InsyaAllah lah. Setakat kita nak sembang santai-santai pada malam ni, InsyaAllah. Baik, saya tak mau panjang-panjang cerita. Saya nak mulakan dengan silakan mungkin boleh kongsikan sesuatu kepada kami di sini yang memiliki akaun TikTok ni. Macam mana boleh tercetusnya idea untuk Ustaz yalah ada akaun TikTok dan juga mencipta konten-konten dan sebagainya sehingga dapat orang kata follower yang begitu tinggi, Ustaz. Silakan. Sama juga saya nak ajukan soalan kepada Ustaz Aiman. Sama jugalah soalan yang lebih kurang itulah. Macam mana boleh bermula dengan ada akaun TikTok ni? Silakan. Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tak ada orang. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada abang moderator kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyain wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'. Sekali lagi terima kasih kepada saudara abang moderator yang dihormati Ustaz Firdaus, Cikgu Ashraf, seterusnya para tetamu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya minta maaf tak dapat sebut satu persatu nama semua, tetapi tidak kurang juga kasih, hormat dan sayang saya kepada semua. InsyaAllah. Boleh tak tahu tu? Baik. Alhamdulillah. Kita straight to the point. Abang moderator tanya sebab apa ataupun macam mana yang nak boleh masuk dalam TikTok ni. Saya pun masuk dalam TikTok bermula daripada awal PKP juga. Sebelum PKP, saya antara orang yang kecam orang yang ada apps TikTok. Saya netizen juga. Saya netizen juga. Sebelum PKP ataupun sebelum 2020 macam tu, saya antara orang yang kecam lah, orang yang main TikTok. Sebab waktu tu, TikTok bahasa kasar dia masih kotak lah. Bahasa kasar dia masih kotak. Tapi selepas PKP, tengah PKP dalam awal 2021, Alhamdulillah ramai para guru kita, para asatizah dah mula masuk dalam TikTok. Ustaz Wadi dah buat konten dalam TikTok. Ustaz Azhar Idrus, ramai lagi para guru kita yang masuk untuk berdakwah dalam TikTok. Saya juga terinspirasi daripada guru-guru untuk masuk dalam TikTok. Kita tak perlu pun nak kongsi benda-benda yang berat. Hukum-hukum tak perlu. Orang lebih kepada perkara yang basic, lebih kepada perkara yang santai dan mudah untuk orang ingat. Contoh macam Ustaz sebut tadi, 5 tips. Orang lebih kepada macam tu. Boleh Ustaz? Tadi Ustaz sebut awal tadi tu. Mengenai kongsi mengenai tips-tips. Orang lebih kepada macam tu. Dan orang tak mau panjang-panjang. Contoh dalam TikTok dulu, maksimum video seminit. Dalam awal 2020 macam tu. Dan sekarang, maksimum 10 minit. Malah lebih. Tapi orang lebih kepada minat video singkat-singkat saja. Video pendek-pendek saja. 15 saat saja. 15 saat. Masa mula-mula 2018 15 saat saja. Jenuh tarik nafas aku nak buat video. Tu zaman awal-awal TikTok. Dan sekarang ni dah boleh post lama dah. Cuma orang lebih kepada ringkas. Bagi tahu point tu. Orang tak mau dah panjang-panjang, orang nak cepat. Tetapi kalau kita duduk scroll lama, sejam 2 jam maka sesak sangat-sangat tu. Tu antara sebab apa saya masuk dekat TikTok adalah untuk sebarkan lagi manfaat. Saya pun masuk sebelum ni cerita juga mengenai tips. Antara video yang paling banyak dapat tontonan, saya cerita mengenai hantu ataupun mengenai mistik lah. Mengenai orang kena rasuk. Video tu hampir, bukan hampir lah, 7 juta lah orang tengok video tu. Dia ada banyak part, ada 6 video mengenai cerita benda tu saja. Video pertama 7 juta, yang lain 1 juta. Maksudnya orang minat benda yang ringkas, benda yang padat dan benda-benda yang mistik, orang minat juga. Kalau cerita mengenai hantu, mengenai mistik, insya-Allah akan banyak perkara-perkara yang menyebabkan orang tu tertarik untuk tengok. Dan di antara perkara lain juga bila saya masuk TikTok ni, perkara yang saya buat adalah
sebarkan selawat. Mungkin awak nampak benda ni simple. Alah, selawat. Biasalah. Dalam solat pun wajib selawat. Jadi tak ada benda apa. Orang kata, "Ish." Jadi saya masuk benda tu, saya sebar mengenai selawat supaya orang nampak kepentingan selawat ni sangat-sangat penting. Sampai difardukan, mesti sebut dalam setiap sembahyang fardu kita pada tahiyat akhir. Jadi saya buat perkara tersebut, saya sebar mengenai selawat, sampailah tagline saya, dia mai sendiri, hidup mahu santai, selawat jangan tinggal. Setiap video saya akan sebut mengenai tagline tersebut. Macam mana saya dapat? Wallahualam. Dia mai sendiri, selalu dia cakap, dia mai sendiri. Bukan benda bisik lah. Tak ada benda yang bisik, tetapi dia mai sendiri untuk cipta tagline tersebut. Jadi saya haraplah benda tersebut dapat manfaat kepada orang ramai. Sikit pun tak apa dah. Sebab kalau kita tengok dalam satu hadis mafhum daripada Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan selawat dekat kawan tersebut 10 kali selawat. Bukan setakat ampun dosa orang yang selawat ni dengan 10 ampunan. Bukan setakat tu, Allah akan angkat darjat pula orang yang selawat ni dengan 10 darjat. Itu baru satu kali kita berselawat. Cuba bayangkan kalau kita perbanyakkan selawat, apa yang kita dapat? Tentulah banyak ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita. Itu antara sebab saya masuk, saya nak cerita niche saya ataupun pilihan saya untuk sebarkan selawat. Nak kena berhenti dah. Boleh. Dan bila orang selalu selawat, selalu disebut mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara tak langsung orang akan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang akan kenal. Sebab apalah dia ni duk suruh sangat orang selawat. Mudah-mudahan disebabkan saya duk ajak orang selawat, orang terinspirasi untuk selawat, orang akan lebih mengenali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan nak ajak untuk orang kenal saya, tetapi saya kalau boleh nak ajak untuk orang lebih mengenali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak dapat tolong tuan-tuan semua ataupun follower saya dekat mahsyar nanti. Tetapi yang dapat tolong kita semua adalah tak lain tak bukan kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak gunakan platform TikTok ni untuk ajak orang dekat dengan Nabi, untuk ajak orang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya bergiat aktif di TikTok, saya dulu minat orang kata video jenis Vine, jenis lakonan. Waktu tu dalam 2015, 2016 saya minat berlakon. Sekolah menengah lah waktu tu. Antara yang inspirasi saya Lokman Podolski, Ustaz kenal? Saya ingat tengok macam tu. Tak percaya saya boleh berlakon lah. Tak percaya. Tapi video-video dekat IG tu saya dah Tak kenal dengan muka. Tak kenal dengan muka no. Video-video dekat Instagram saya dah archive lah, sembunyi lah. Saya kira orang tengok, oh, betul ke dia ni boleh berlakon eh? Jadi saya ni, betul ke aku dulu macam tu? Macam malu pula berlakon. Tapi tak ada masalah. Itu saya mula sebagai pengalaman hidup saya. Dan saya pun pada waktu sekolah menengah duk masuk pertandingan-pertandingan video pada ketika itu. Bermula 2020 lah saya mula cakap seorang. Duduk dalam bilik cakap seorang. Duduk dalam bilik buka handset cakap seorang, rakam. Dan sampailah sekarang ni cakap dengan orang lah. Dulu cakap seorang, lah cakap dengan orang dah lah. Alhamdulillah. Jadi itu antara sebab yang paling utama untuk ajak orang kenal kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk saya dan untuk semua insya-Allah. Saya rasa itu sajalah untuk round yang pertama ni. Saya serah semula kepada abang moderator. Okey, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Aiman Nasir atas perkongsian. Betul, saya setuju dengan Ustaz Aiman Nasir. Tak perlu pun kita nak share satu benda yang berat kan, berat untuk susah orang faham, nak kena kaji pula benda apa kan. Cukup sekadar kita kongsi. Macam Ustaz Aiman kata, selawat kan memang dah selalu dah, tapi bila benda tu lalu, ia merupakan sebuah peringatan. So secara tidak langsung orang yang buka TikTok tu akan ikut selawat. Kan. Masya-Allah, besar pahala dia tu. Saya dapat malam ni. Alhamdulillah.
ilmu tu. Okey, kita beralih kepada saudara cikgu tadi sebut cikgu Cikgu Ashraf Jalil, insya-Allah. Sama juga kita nak tahu jugalah macam mana boleh orang kata dia bermula dengan TikTok dan konten-konten yang dicipta, macam mana cetusnya idea dan sebagainya. Silakan, cikgu. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada awak moderator yang saya hormati, sahabat seperjuangan awal saya, Ustaz Aiman Nasir dan juga Ustaz Firdaus, juga mak-mak, ayah-ayah di hadapan, sahabat-sahabat di hadapan, yang mana walaupun hujan kita masih lagi mengambil peluang untuk bersama-sama dalam kita punya bual bicara hari ini, insya-Allah. Baiklah, jadi soalan tadi berkenaan dengan macam mana saya boleh involve dalam TikTok ni. Sebelum tu saya nak beritahu, saya bukan orang sini. Saya memang bukan orang Kedah, orang Penang memang bukan. Saya asalnya Kuantan, Pahang, tapi saya ni duduk dekat KL. Cuma saya ramai dah tanya saya. Cakap, cikgu orang Kedah ke? Tanya saya sebab saya bunyi sana, bunyi sini Cakap, tak, saya asal Pahang tapi duduk KL. Awak bunyi ku ni. Nak main TikTok ni macam tak apa-apa. Serius saya kata. Saya konten biasa kan, tapi taklah sampai gelek. Auzubillah lah kata kan. Tapi hak panggil cikgu, awak panggil cikgu sebab dulu saya mengajar, Ustaz. Jadi duk bercampur dengan budak-budak semua kan. Duk lekat bahasa orang belah sini, utara. Itu yang mulut bolehlah sikit-sikit kalau tak faham no. Satgi orang kata bunyi macam siang pula cakap belah utara ni. Jadi saya mengajar, sebab tu saya letak cikgu. So orang kenal saya sebagai Cikgu Ashraf lah di social media. Jadi macam saya kata tadi, saya mula dengan random content di awal PKP juga. PKP kita nak buat apa kat rumah, Ustaz tak tahu nak buat apa. Kan? Buat main telefon apa semua. Jadi saya random content, ikut trend dan sebagainya. Dan bila saya kata saya berjumpa dengan sahabat-sahabat saya di TikTok, Ustaz Aiman Nasir dan sahabat-sahabat yang lain. Maksud saya tak kenal lagi Ustaz Bedah. Tahu Ustaz lah? Saya tak kenal lagi Ustaz Bedah. Saya kenal Ustaz Bedah masa tu sebab review kasut. Nampak Ustaz dah boleh kasut tu. Hak tu saya kena Ustaz baru lagi lah. Jadi ketika itu saya masih lagi dalam orang kata apa, nak mengenali TikTok. Dan saya konten utama saya adalah berkaitan dengan parenting sebenarnya. Yang mana saya tunjuk pada parents, pada orang luar, yang mana sebenarnya salah satu sunnah adalah menyantuni anak-anak kecil. Hari ni kita lupa, kita duk garang anak, pukul, tibai anak. Sedangkan ada cara dia. Jadi slow-slow lah aja kan, tunjuk macam mana parenting. Sampai tahap banyak soalan yang dapat. Step itu saya mula balik, saya fikir balik. Oh, ini boleh jadi satu saham untuk saya, berkongsi ilmu. Yang mana saya ni takut sebenarnya nak bercakap pasal agama dalam TikTok. Tapi saya fikir balik, sebab background study saya syariah, Ustaz. Saya belajar di Universiti Islam Pahang Ustaz Ahmad Shah. Jadi saya fikir balik, ilmu tu amanah. Kalau hang belajar tapi hang tak bagi ke orang, hang dosa. Dosa. Hang belajar tapi hang tak kongsi ke orang. Saya fikir, saya takut. Hang takut apa? Kan? Macam Ustaz. Tak usah nak buka kitab, buka hadis apa. Tak semua orang boleh faham apa yang kalau kita buka kitab, tak semua orang boleh faham. Jadi kita dakwah dengan secara ikut kemampuan diri kita. Jadi step beritulah saya buat simple. Saya buat simple lah dulu. Dulu tak ada orang pakai jubah, tak pakai serban. Takut orang panggil ustaz. Bukan ustaz pun sekarang ni kan, kita belajar sama-sama. Tapi takut orang letak expectation yang tinggi. Tapi saya kata, kuat Ashraf, hang boleh. Pergi terus. Jadi step beritu saya slow-slow lah konten-konten dakwah hak mana berkaitan dengan anak-anak kecil. Hak ketika saya mengajak, saya tunjuk cara dan sebagainya. Dan sampai tahap saya pergi festival sunnah. Saya pergi festival sunnah negeri Kedah. Mana kata masa tu saya jumpa dengan sahabat-sahabat saya semua, Ustaz. Saya jumpa semua, saya duduk dengan mereka. Pergi program sama-sama. Sebenarnya, bila kita duduk dekat dalam circle, slow-slow. Jadi follower saya tu, hak saya dah dapat dah 300,000 dah ni. Hak itu semua amanah. Mana kata makin tinggi follower, makin berat amanah, Ustaz.
Kalau hang sampai salah, sampai kesudah hang orang akan sebab benda yang salah. Sebab tu kena hati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Jadi saya mulanya adalah kerana circle saya, adalah kerana Kedah sendiri. Negeri Kedah. Bukan nak bodek, tak. Bukan. Kan kata, ya dia bodek orang Kedah. Tak, tak. Tapi saya sayang negeri ni kata. Boleh kata tiap minggu saya main sini. Tiap bulan saya main sini. Boleh tanya pada umi saya, keluarga angkat saya sampai. Saya dekat sini ada keluarga angkat lebih kurang 3-4 keluarga. Kan, belah Pendang, belah Guak, kan, belah Lustak ni. Banyak keluarga angkat. Sebab apa? Sebab saya biasa main sini. Daripada kadang-kadang tanya. Kata, Acak, hang tak penat ke? Daripada penat berdakwah biasa dah. Penat tu yang saya kata, penat ni esok aku penat kat dunia, dalam kubur esok aku dapat rehat insya-Allah. Nah, kita semua ni penat kat dunia, esok dalam kubur kita dapat rehat. Jadi bila mana kita main TikTok ni, memang expectation saya dulu gitulah. Oh, TikTok ni tempat orang gelek, tempat orang bukan. Tapi saya kata, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Macam mana kita nak lawan konten-konten yang na'udzubillah min zalik, yang buruk-buruk tu nah, adalah dengan cara berdakwah. Betul bila Ustaz Manasih sebut, tok guru kita, syekh-syekh semua menggunakan TikTok sebagai platform untuk buat live. Kadang-kadang pergi daurah, Allahumma salli ala Muhammad, kadang-kadang kalau kita pergi daurah, ada daurah di luar kan, di Mahat Tahfiz dan sebagainya. Macam ni, Syekh Nuruddin, ada buat daurah di Janda Baik Mahat An-Nur. Kita nak pergi tak dapat ni, rejalah, kan, kadang-kadang dia tak mampu dan sebagainya. Tapi kita boleh tengok dekat TikTok. Nampak? Tampak ada di sana. Tapi sebaiknya di tempat. Tapi nak kata senangnya kita nak akses ilmu itu adalah dengan TikTok tu sendiri. Jadi itulah sedikit sebanyak macam mana saya mula daripada TikTok. Yang mana lainlah ceritanya kan. Mana kata saya daripada kosong. Kemudian daripada circle-circle yang baik, daripada Ustaz Manasih, daripada Ustaz Firdaus dan juga sahabat-sahabat dakwah, yang mana dakwah social media ini menjadikan saya ada sekarang. Dulu saya sama juga, bercakap dalam bilik seorang-seorang Ustaz. Memang dulu kita ni takut duk cakap dalam bilik, nak bercakap dengan siapa lagi, betul tak? Dalam bilik duk buat live cakap, short sendiri je. Tapi Alhamdulillah lah, bila mana dah habis PKP tu, kepercayaan orang pada kita tu. Orang cakap, cikgu ada tak buat motivasi? Ada tak buat ni? Cakap, ada insyaAllah boleh. Mana dekat situlah, saya slow-slow, dan berjinak-jinak. Di samping saya sentiasa memperkati diri saya, kata, TikTok ni memang tempat kita nak berjuang dakwah. Tapi dalam masa yang sama, TikTok juga boleh menjadi tempat untuk kita mendapat fitrah. Wallahualam. InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cikgu Ashraf Jalil di atas perkongsian beliau. InsyaAllah selesai kita untuk pusingan yang pertama. Dan untuk pusingan yang kedua ni saya nak bersama rakan saya, Saudara Remy, silakan. Baik. Alhamdulillah. Okey, baik, alhamdulillah. Tampaknya hebat. Betul-betul hebat dah. Sebab nak pecah rahsia tak, Ustaz Wan? Apa dia? Pecah rahsia tak? Sebenarnya kami dua-dua ni DJ Kenuri ya pun. Tapi kita DJ Kenuri pun macam mana Ustaz kita kata tadi. Kan, kita nak bagi orang mula tengok kita. Kan, daripada TikTok tu macam kata dulu Ustaz apa kata dia memang anti apa TikTok. Tetapi macam mana dia DJ Kenuri, orang meluat kat DJ Kenuri, tapi kita nak bagi orang suka. Kita buat cara Islamik. Okey, baik. Okey. Untuk pusingan kedua ni kita ada apa? Betul. Kita boleh rancang, kita pun tak mahu panjang-panjang sebenarnya. Okey. Kita nak bagi peluang dekat pengunjung-pengunjung kita dan juga penonton-penonton kita pada malam ni. Buka soalan. Boleh no? Boleh no? Boleh. Kita buka soalan. Boleh ke Ustaz? Kalau kita tahu jawab, kita jawab. Ya. Kalau tak tahu pun kita jawab. Ya, dua-dua jawab. Kita jawab tak tahu. Tak tahu. Senang. Boleh. Okey, kita buka peluang. Ada tak sahabat-sahabat kita dan juga pengunjung-pengunjung atau penonton kita betul. Yang nak tanya? Silakan. Alhamdulillah. Okey, baik. Ada lagi tak? Ada lagi soalan? Kalau ada, kita bagi cukup 3. Senang. Pakai ambil seorang satu soalan. Betul. Yang Hak Majid Bushra tu tahu dah siapa nak jawab lagi. Kan? Ada tak? Satu lagi soalan kita nak nampak. Kalau ada, ada. Yang muslimat dah? Muslimat? Okey. Tak apa, tanya aja. Kan? Kadang-kadang dia kata TikTok untuk adakah ikutlah soalan ikut teringat. Ada TikTok kan? Ada TikTok? Ada. Ada TikTok. Tapi mungkin dia nak tanya soalan tu. Ada tak nak tanya? Boleh. Kita nak ambil seorang muslimat untuk tanya soalan. Ada? Baik. Okay. Alhamdulillah. Kita dapat seorang muslimat malam-malam ni. Okey, baik. Dipersilakan. Assalamualaikum. Salam.
Macam mana nak jadi seorang pendakwah? Macam mana nak jadi seorang pendakwah? Okey, itu je. Soalan pendek, tapi bukan panel-panel kita pun kan. Jadi baik, Ustaz Wan, kita teruskan untuk buat bicara kita. Okey, baik. Kita ambil pada soalan yang saudari kita tadi, Asam Amir untuk sebagai apa? Pendakwah. Macam mana nak jadi seorang pendakwah ataupun ciri-ciri yang macam mana perlu ada? Okey, silakan. Siapa Ustaz Iman? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak jadi seorang pendakwah? Sebelum tu ada hadis Ustaz. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pernah menyebut man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Sesiapa yang mengucap, semua orang Islam yang pernah kata la ilaha illallah. Jadi sebab itulah itu antara dalil lah sebagai kita seorang Islam, mau tak mau wajiblah, bagi saya lah wajib untuk berdakwah. Dan berdakwah tak semestinya bercakap macam ni. Berdakwah tak semestinya ceramah, tak semestinya bagi tazkirah dekat orang. Tunjuk akhlak yang baik, itu juga satu dakwah. Kita nampak sampah, kita ambil, buang. Itu juga satu dakwah. Kita nampak orang dalam susah, minyak motor habis tepi jalan, kita pergi tolong dia. Kita tunjuk akhlak yang baik. Itu juga satu dakwah. Dan banyak dakwah ni, dekat rumah pun kita boleh buat dakwah. Kalau ibu-ibu buat dakwah kepada anak-anak. Dekat rumah ada anak-anak, boleh buat dakwah kepada anak-anak dekat rumah. Ikut, kita kalau kerja pomen motor pun boleh buat dakwah. Kita kerja cikgu, boleh buat dakwah. Kita kerja apa sekalipun, jaga bus ke, jaga gerai ke, jaga kedai apa-apa pun, kita boleh buat dakwah. Dakwah, kita kena ingat, bukan sekadar ceramah, bukan sekadar pergi masjid, cakap-cakap, ataupun tabligh dekat my rumah, bukan sekadar itu. Dakwah ni luas. Jangan letak dakwah ni, ustaz-ustazah saja perlu. Wallahu alam. Okey, Cikgu Syah nak tambah sikit daripada sebagai ciri-ciri pendakwah ni, silakan. Baiklah, bismillah. Jadi stepek saya kena tadi. Okey, daripada Ustaz Iman Nasir kita. Tak, isu dia sebelum ni saya daripada Kuantan. Kira saya nak balik terus naik motor, Allah mesti dapat saya kongsi lah. Masa tu ni Habib Umar mai kat Shah Alam. Saya duduk motor bawa ni, press motor 3 bar ni. Sempat lagi ni, insya-Allah sempat lagi. Last kali mati tengah jalan dekat tol Karak. Allahumma kata. Itu kena sebut tadi. Tapi tak apalah. Itu mana kata antara cabaran-cabaran dakwah kita. Mana nak menjadi seorang pendakwah juga, yang pertama ilmu. Ustaz, ilmu tadi. Sebelum kita nak menyampaikan sesuatu, kita kena tahu apa yang kita sampaikan. Dan sebelum kita sampaikan sesuatu, kita kena buat apa yang kita sampaikan. Sebab apa? Bila mana kita buat dulu, kita boleh cerita tentang nikmat dan kemanisan dalam berdakwah. Contoh, sebagai contoh, kita ayat kosong Ustaz dengan ayat manis ni. Contohlah kita beli ayat manis, air sirap lah, kan? Air sirap rasa dia manis, betul tak? Tapi kalau saya tanya, macam mana rasa manis tu, boleh tunjuk tak kat saya? Boleh tak cerita? Macam mana manis dia tu? Tak dapat dia cerita lah, tapi minumlah dulu, berasa manis Ustaz lah. Macam Ustaz. Kata, nak tahu manis tak manis, kita kena try dulu. Macam tu dengan dakwah, macam tu dengan benda-benda yang baik, majlis ilmu. Kalau kita boleh cerita tentang, Masya Allah, tabarakallah, bila kita main tempat-tempat yang baik, kita main majlis selawat, majlis malam, saya dengar cerita, ramai main, Masya Allah, tabarakallah. Begitu juga dengan malam ni, kita nak cerita tentang seronok, kita boleh, seronok lah, Ustaz Firdaus bagi ceramah malam ni. Ustaz Iman Nasir bagi ceramah. Orang macam, seronok ke? Kan? Sebab kita tak ada kat situ. Cuba kita main dulu, kita buat dulu. Kita hadirkan diri kita dulu. Kita buat contoh solat. Kita nak cerita nikmat solat, yang khusyuk solat tu pun, kita kena khusyuk dalam solat dulu, boleh kita cerita ke orang. Contoh sedekah. Kita nak tahu nikmat bersedekah, kita kena tahu dulu, buat bersedekah tu dulu. Contoh, kalau kita dalam nak menuntut ilmu, kita nak cerita manis dalam menuntut ilmu, nak dakwah ni, tiba-tiba bawa motor, langgar lembu, patah tangan.
Contoh. Okey, contoh. Mana kata kita nak buat motor yang langgar lembu. Itulah cabaran dakwah lah. Bukan tu sahaja contoh kita buat, kita nak berdakwah dekat TikTok, Ustaz dah. Ustaz pernah kena kecam tak, Ustaz? Pernah kena kecam tak? Mana kata kita semua, kami semua kat atas ni memang pernah kena kecam. Siapa duk buat TikTok dekat dakwah kat TikTok pernah kena kecam. Hak ni tak puas hati, hak tu tak puas hati, ni kata mana nak belajar apa semua ni. Biasa. Jadi yang pertama, yang kedua, kuatkan diri kita nak jadi pendakwah. Hak tu daripada sudut motivasi diri kita, insya-Allah. Dan satu lagi, jangan pernah berhenti walaupun penat. Sebab itu saham kita. Andai kata kita mati esok dan konten-konten kita masih lagi berlega-lega di FYP ataupun di mana-mana social media, maka kita punya suara mungkin dah tak ada, tapi kita punya video tu masih. Okey, baik. InsyaAllah. Ayah. Kita ada untuk... Ini ada berita baik. Berita baik? Berita baik. Silakan. Apa? Boleh berita baik. Jadi baik, sebelum berita baik, sebenarnya kita, pihak penganjur kita, ada bagi sedikit sagu hati yang saya pegang ni. Kan, untuk kita beri kepada pengunjung dan juga penonton kita ni. Masya Allah. Kan, jadi kita perlukan 3 soalan daripada panel kita. Jadi 3 soalan tu kita akan tujukan kepada penonton lah. Soalan kuis lah ni. Soalan kuis lah. Mengenai apa yang kita sembang di atas pentas ni. Ya. Kita nak tengok, kita nak test tengok. Kan, mereka betul-betul ingat tau. Boleh tahu tu Ustaz. Sagu hati dia apa? Sagu hati dia apa tu? Sagu hati dia bolehlah lagi. Rahsia kan? Bolehlah lagi kalau keluar apa daripada majlis kita ni, bolehlah pipi kena apa sate ke. Insya-Allah. Pipi kena ice blended ke. Itu dia. Boleh tak setiap soalan daripada ustaz-ustaz kita? Okey. Bismillah. Soalan tu lah. Berkaitan dengan ceramah ni. Ya. Hari ni lah kita punya Ya, berkongsi berkenaan dengan malam ni yang kita bincangkan. Simple je. Okey. Mana kita baru sebut. Macam mana persediaan kita sebagai pendakwah? Mudah mula-mula takkan bagi berat. Angkat tangan. Angkat tangan saja Pi. Okey, baik. Silakan. Allahu akbar. Jom. Kita taruh dulu di Jimmy. Okey. Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaim. Tu ya. Saya daripada Al-Ustaz. Okey, jawapan dia persediaan ilmu tadi. Baru kita boleh dakwah. Jadi kita sampaikan ilmu yang kita ada. Dan itulah, yang tu ialah. Okey, persediaan ataupun ilmu. Boleh kata macam mana ilmu? Macam mana? Saya cikgu. Betul. Cikgu Ashraf jadi sahihkan. Okey, kita dapat dah. Kita punya pemenang. Jom, soalan yang pertama. Masya Allah. Duit raya haji. Duit raya haji ya. Pengarah projek kita kata duit raya haji. Duit raya haji. Tak ada nak raya sebulan. Okey, kita akan teruskan ke soalan yang kedua. Silakan. Jawapan yang ataupun soalan yang kedua dan juga seterusnya kita akan cari jawapan dia. Baik, soalan dia, apakah dalil untuk kita berdakwah tadi tu? Yang saya sebut tadi tu. Sebut bahasa Arab dan juga terjemahan dia. Mana dia? Sikit lah. Okey, ada. InsyaAllah. Okey. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagi sikitlah pengenalan diri. Okey, baik. Nama saya Hamid Fadil. Duduk Al-Usta'nah. Jadi, jawapan. Hadis yang berkaitan itu adalah Man qala la ilaha illa wa huwa da'i. InsyaAllah. Jadi la ilaha illallah wa huwa da'i. La ilaha illallah, cakap la ilaha illallah dan dia adalah da'i. InsyaAllah. Tepat noh. Betul, saya pun nak tanya dia balik. Adakah anda pasti? Okey, baik. Tahniah, insya-Allah. Tak lagi bolehlah kena macam-macam sana mana. Okeylah. Okey, baik. Daripada Ustaz Fidel dia mesti soalan Baik. simple punya. Mereka tanya, duit raya berapa dik bagi? Soalan senang sangat bagi pun. Duit Saya payah sikit lah. Payah sikit. Saya minta maaf lah. Tapi kena lagi banyak. Adalah, bolehlah cekak. Boleh cekak. Mengikut kitab. Kan? Mengikut kitab. Apa nama penuh saya? Dalam ikut IC kah? Ikut IC. Ikut IC apa nama penuh saya?
Ustaz, saya tulis tak? Tak. Ya. Kita tengok dulu lah. No? Saya... Nama penuh ni Ustaz Muhammad Firdaus. Oh. Tak pernah. Tak benar kesian kat arwah ayah saya. Saya baru nak kata Ustaz ni. Kesian kat arwah. Okay. Baik. Siapa nak cuba? Belakang ada. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey. Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Akhir. Sekali lagi. Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Akhir. Salah. Betul soalan saya apa ya? Saya tulis betul ni Ustaz. Muhammad Firdaus bin Marhir. Betul. Terbaik. Orang kampung ke apa? Ni ada WhatsApp. Hantar WhatsApp apa? Hantar WhatsApp. Okey, baik. Sana. Alhamdulillah. Tahniahlah kepada pemenang kita. Kuis kita santai. Okay. Jadi apa yang kita kata pun santai pada malam ni. Saudara sahabat saya, saudara Ridwan. Ya. Jadi mungkin sebelum kita tamat mungkin kita ada sedikit lah nasihat ke apa ke. Okay, kita teruskan di bentang utama. Okey, baik. Terima kasih DJ Rohaimi, masih banyak. Okey, kita dah ke pusingan yang terakhir. Baik, silakan Ustaz Iman Nasir. Allah. Baik, ringkas. Dalam hidup kita ni, semua akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita kena fikir juga apa yang kita nak bawa bekalan kita selepas mati nanti. Macam saya sebut tadi, kita semua adalah pendakwah. Buatlah kerja dakwah, tak kisah nak buat kerja dakwah macam mana sekalipun. Dan yang paling penting, jangan kita sesekali mudah untuk hukum orang. Kita tengok mungkin dekat mata kita seseorang tu nampak buruk, nampak tak elok dan sebagainya. Macam mana kita nak buat bila kita tengok orang yang macam tu? Sebaiknya kita mendoakan untuk kebaikan dia. Jangan terus duk kata, dia ni neraka tempat dia. Jangan duk kata macam-macam dekat orang macam tu. Sebab kita tak tahu pengakhiran dia macam mana. Pengakhiran kita pun kita tak tahu macam mana. Kita pun tahu cerita-cerita mengenai sahabat-sahabat dulu. Ada yang hidup dalam keadaan baik, mati sebaliknya. Ada yang hidup dalam keadaan kurang baik, mati dalam keadaan baik. Mungkin dekat kenalan-kenalan kita pun kita ada tahu. Jadi jangan kita mudah hukum seseorang, sebaiknya kita mendoakan dia. Bila kita tengok orang yang tak sedap di mata kita, doakan, Ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ampunkanlah dosa dia. Sebut mengenai kita dulu, baru sebut ampunkan dosa dia. Jadi mudah-mudahan bila kita tanam mindset macam tu, tak ada orang benci sesama orang. Bila kita tak benci sesama orang, maka insya-Allah kita akan hidup dalam keadaan aman dan damai insya-Allah. Dan akhir, saya mendoakanlah kepada semua, mudah-mudahan nanti kita dapat berkumpul semula suasana yang macam ni, sama ada dalam program yang lain ataupun dekat dalam syurga nanti insya-Allah. Dan doakan saya juga, tangan saya bukan pakai handsok lah, saya pakai shimen. Shimen ni kerah, saya patah tangan. Doakanlah semoga cepat sembuh insya-Allah. Jadi itu saja, saya serah semula kepada saudara moderator. Baik. Terima kasih. Iman Nasir, silakan. Cikgu Ashraf Jalil untuk... Bismillah. Jadi ini pesanan ni daripada sahabat saya yang mana saya pegang sampai hari ini. Yang mana dalam kehidupan kita sebagai manusia ni memang kita akan terima ujian. Yang mana ujian itu adalah sebagai cabaran dalam kehidupan untuk kita mendapat ganjaran. Jadi pesan pada diri kita, Allahumma salli ala Muhammad, pesan pada diri kita, biarlah kita hilang sesuatu kerana Allah, jangan kita hilang Allah kerana sesuatu. Wallah, insya-Allah. InsyaAllah ringkas dan padat. InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah selesailah untuk program kita pada malam ini, iaitu Malam Himpunan Ikon Anak Muda Pendakwah Viral TikTok. Sekali lagi, Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Firdaus Firabi dan juga Ustaz Iman Nasir dan juga Cikgu Ashraf Jalil yang telah pun malam ni melapangkan masa bersama dengan kita semua. Jadi insyaAllah untuk itu saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah pun memberikan kesempatan dan juga pengalaman baru kepada saya
bukan sebagai moderator sangat pun, sekadar sembang-sembang santai. Terima kasih kepada sahabat saya, saudara DJ Rohaimi, yang beliau lah orang yang bertanggungjawab membawa saya ke pentas moderator ni. Masya Allah. Alhamdulillah, seronok juga. Lepas ni kalau ada peluang lagi, nak bagi tahu lah, insyaAllah. Saya cuba perbaiki dan doa-doakanlah kepada saya, insyaAllah. Jimmy mungkin ada kata-kata akhir, insyaAllah. Okey, baik. Alright. Untuk itu, sekali lagi, terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang orang kata duduk daripada tadi, tak berganjak pun, insyaAllah. Nah, Alhamdulillah, semoga malam ni kita betul. Ustaz Fida paku dia rapat kan, nak bergerak macam nak hujan. Allah Ustaz pun. Alhamdulillah. No, mudah-mudahan malam ni kita mendapat manfaat dan juga mendapat sesuatu ilmu yang kita boleh amalkan insya-Allah. No, sekali lagi saya sebagai perantara untuk program malam ini, saya mohon ampun dan maaf andai terkasar bahasa, terguris perasaan, tersalah tutur bicara dan sebagainya, minta ampun, minta maaf. InsyaAllah, untuk itu sama-sama kita akhiri program kita pada malam ini dengan sama-sama kita membacakan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya akhiri dengan lafaz siru ala barakatillah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.